Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit tentang aksesori kereta. Pasal aksesori kereta ni antara benda yang kita ni rajin pergi belek lah, pergi tengok lah. Ada masa lapang nanti pergi kedai aksesori dan tengok. Pasal benda ni antara benda yang paling mudah yang kita boleh beli ataupun pasang kat kereta kita untuk menjadikan ianya lebih sesuai dengan kegunaan kita. Kadang-kadang kita boleh jadikannya lebih mewah lagi pun, dan juga mungkin lebih selamat. Tapi bukan semua aksesoris bagus. Setengah aksesoris memang saya rasa elok kita ada dalam kereta, tapi setengah aksesoris elok kita buang daripada kereta. Jadi hari ni kita nak cerita tentang 9 aksesoris yang elok kita ada simpan dalam kereta, dan 7 aksesoris yang kalau hampa ada dalam kereta, tolonglah buang pasal ianya mungkin berbahaya. Sekarang kita mulakan dengan senarai aksesoris yang saya rasa elok kita beli, yang elok kita pasang dalam kereta kita. Ni antara benda-benda yang terkini dan yang terbaru yang ada di pasaran. Yang nombor 1 dalam senarai saya ialah digital rear view camera. Dalam pelbagai shopping punya website ada beberapa jenis rear view camera digital yang ditawarkan. Yang mudah mungkin hanya ada satu kamera saja dipasang di bahagian belakang, tetapi kebanyakannya akan ada dua kamera, satu yang memandang ke depan dan satu yang memandang ke belakang. Ini kerana digital rear view camera ni kebanyakannya juga berfungsi sebagai dashcam ataupun digital video recorder. Versi yang lebih canggih lagi mungkin mempunyai kamera yang diletak di bawah cermin sisi, dan ini akan membantu untuk kita melihat kita punya titik buta. Dan setengah sistem yang lebih canggih lagi, dia boleh sambung kepada kita punya sistem kereta, mungkin melalui OBD ke apakah, yang di mana dia boleh tahu apabila kita signal ke kanan, dia akan tunjukkan pandangan titik buta sebelah kanan. Kalau kita signal ke kiri, dia akan pasang titik buta sebelah kiri. Salah satu kebaikan digital review camera ni, kerana selalunya kamera belakang tu pandangan dia sangat luas, jadi tak banyak benda yang tersorok daripada kita. Bila kita tengok dekat cermin belakang tu, kadang-kadang tingkap belakang kita kecil, tapi bila kamera tu berada di belakang kereta, pemandangan dia tidak dihalang dan nampak dengan lebih jelas segala halangan. Yang antara benda yang kita paling risau lagi, terlanggar orang lah, ataupun kita punya anak kucing kesayangan ke kan. Itu benda yang bagus lah, kenapa saya kata kita patut ada digital rear view mirror dalam kereta kita. Harga benda ni saya tengok antara ada yang murah yang dalam 100 lebih, dan ada juga yang mahal sampai 300-400. Itu semua awak kena tengoklah dia punya review kat tempat lain dan cari yang mana yang paling sesuai dengan anda pada harga yang terbaik. Dan yang kedua, ini satu lagi aksesori yang saya rasa dah murah dah sekarang. Rasanya lah 100 lebih dah boleh dapat dah. Yang ini adalah pump tayar 12 volt. Jadi pump tayar 12 volt ni salah satu ciri keselamatan dan juga ciri keselesaan. Dia sebagai ciri keselamatan ialah kerana kadang-kadang bila tayar kita pancit dan kita memang tak boleh nak tukar, mungkin kerana tayar spare kita pun dah pancit dan kita kena pump dan kita tak ada tempat nak pump. Selalunya kita kalau nak kena pump dengan tangan memang susah sikit lah. Itu pasal kalau kita ada pump tayar 12 volt ni memang bagus lah. Tapi kalau awak dah beli pump tayar 12 volt ni, tolong juga beli dia punya macam gel ataupun sealant untuk tayar tu yang ada macam dalam botol. Dia boleh tekan, dia akan masukkan dalam tayar tu, dia akan seal lubang-lubang yang ada dalam tu. Belajar cara nak gunakan dan cara nak gunakan pump 12 volt ni. Dan pump 12 volt ni bagusnya ialah kita boleh gunakan untuk benda-benda lain jugalah. Sebagai contohnya kalau kita pergi piknik, nak pump boya ke kan, pelampung tu semua, tidak selalu kita mengah nak pump kan, boleh buat yang ni. Mungkin awak buat birthday party dekat luar ke, boleh pumpkan balon, macam-macam benda lagi. Ada juga yang boleh pumpkan kan boat yang inflatable tu pun boleh gunakan benda yang sama. Dan of course tilam angin lah. Setengah orang suka pasang tilam angin pula masa piknik pun boleh gunakan. Ni yang ketiga pula. Yang ketiga ni pula ialah power bank. Power bank yang cukup besar untuk menghidupkan kereta kita kalau bateri kita lemah. Antara benda yang paling kita leceh sekali bila kereta tak boleh start langsung lah. Apa kita nak buat kan? Kalau kereta tu manual, kereta berada di cerun, mungkin kita boleh tolak sikit ke bagi dia bergerak dan cuba jump start macam tu. Tapi kalau kereta automatik, dan kebanyakan kereta kita sekarang automatik, kita nak buat apa? Power bank yang besar ni, seharga dia sekarang mungkin dalam RM200, mungkin 200 lebih. Ini satu yang sangat berguna, bukan saja untuk kita nak startkan kereta, tapi juga untuk kalau kita pergi camping, kita boleh gunakan dia sebagai sumber kuasa lah untuk lampu LED. Kalau kita gunakan lampu LED, benda ni boleh tahan 2 malam tak ada masalah lah, pasal lampu LED kan memang dia punya kadar penggunaan kuasa dia sangat rendah. Dan juga kalau awak katalah suka pergi camping dan nak guna charging telefon, tak mau hidupkan kereta, ini juga sangat berguna. So simpanlah benda tu. Kalau dah beli power bank ni, pastikan charge sentiasa penuh supaya kalau ada apa-apa berlaku ataupun ada apa-apa acara, ianya boleh digunakan dengan sepenuhnya. Yang keempat, yang ini ialah vacuum kereta lah. Vacuum kereta ni saya rasa dah lama dah ada.
Tapi saya rasa ini memang salah satu aksesori yang elok kita simpan dalam kereta. Pasal kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, mungkin berpasir, kita bawa kawan-kawan, kita makan buah-buahan dalam kereta. Jadi kereta jadi semak sikit lah. Setengah orang dia memang sangat-sangat teliti dan cermat lah. Mungkin dia nak kemas kereta tu segera. Kalau ada vacuum 12 volt ni, kita boleh berhenti dekat kedai minyak kejap, vacuum sikit kereta, bagi bersih sikit dan agak lebih tenang sikit lah memandu. Setengah orang tak boleh kalau kereta bersemak ni. Saya pun kalau kereta semak sangat tak boleh lah. Semak sikit-sikit boleh lagi, kalau dah banyak sangat tu dia jadi tak boleh nak mandu dengan tenang. So elok ada benda ni. Yang kelima pula, ini ialah boot organizer. Jadi boot organizer ni adalah satu benda yang simple. Selalunya dia macam bag yang open top, ada setengah pun ada zip, dan dalam tu ada pelbagai kompartmen untuk kita simpan dan atur barang-barang dalam kereta. So sebagai contohnya, dalam kereta kita mungkin ada pelbagai aksesoris yang tadi saya sebut. Kalau kita nak letak kat belakang boot, mungkin dia bergerak-gerak kan. Jadi kalau kita ada boot organizer ni, boleh simpan semua benda tu dalam tu, dan ini menyebabkan boot kita menjadi lebih kemas lah. Dan juga bila kita pergi shopping ke, barang runcit kita di mingguan, kita juga ada tempat yang bagus untuk letak, untuk mengelakkan benda-benda tumpah dan terbalik. So ini satu benda yang murah, bawah RM1 lah, bawah RM50 pun rasanya, dan ianya akan membantu mengaturkan kereta menjadi lebih kemas. Especially kalau yang pergi kerja office, mungkin bawa 2-3 pasang kasut kan. Pasal selalunya kadang-kadang setengah orang lah kat rumah, keluar rumah pakai slipper je, kasut semua letak dalam kereta. Bila sampai office boleh nak bayar kasut, sama dia balik nanti dia buka kasut, dia pakai slipper masa nak balik kereta, lebih selesa kan. So benda-benda macam ni akan membantulah untuk mengemaskan boot kereta kita. Yang keenam, yang ni memang aksesoris yang bukanlah penting dan perlu, tapi dia membuatkan kereta rasa mewah sikit lah, iaitu LED strip yang untuk menghasilkan cahaya suasana. Kan kalau kita dapat tengok kereta-kereta yang lebih mewah, dia ada lampu kan dekat bawah dashboard, mungkin lampu warna biru ke, warna hijau ke, warna kuning ke, nak bagi nampak ada suasana cantik dan mewah dalam kereta. Jadi sekarang boleh beli benda ni, LED strip ni, dah boleh atur di macam-macam tempat, menghasilkan pelbagai warna. Ada setengah tu datang dengan app di mana kita boleh kawal warna dalam kereta kita melalui telefon kita. So ini bukan benda yang penting selagi keselamatan ataupun apakah, tapi ini saja sesuatu yang menjadikan kereta rasa mewah. Dan dia punya harga juga sekarang ni tak mahal sangat dah. LED strip ni mungkin yang murah tu bawah RM100 pun dah ada dah. Yang ketujuh, kita banyak tengok tempat letak phone kan. Jadi tempat pemegang phone ni kadang-kadang dia tak di depan aircon ataupun di mana-mana lah, atas dashboard. Tapi sekarang ni dah ada trend di mana pemegang telefon tu ialah sekali dia basukkan sekali dengan wireless charger. Jadi bila kita pasang navigation kita di telefon ataupun apa-apalah yang kita gunakan fungsi di situ, di samping tu kereta terus mengecas telefon. Awak boleh kena cari pemegang mana yang sesuai dengan phone anda, dan awak suka jenis pasang kat mana. Saya tak suka pasang dekat aircon. Saya suka dia letak ataupun melekat dekat cermin ke, ataupun macam mana yang lebih stabil lagi. Saya tak suka yang letak kat aircon tu pasal kadang dia bergerak dan juga mungkin boleh rosakkan aircon van. So awak cari ada macam-macam jenis. Yang ni pun tak adalah mengarut sangat mahal, mungkin dalam sekitar 80 hingga RM100 lah untuk yang biasa-biasa punya. Yang nombor 8 ni sebenarnya saya rasa adalah satu aksesoris yang penting, iaitu cleaning gel. Awak pernah tengok tak gel? Dia rupa macam tanah liat tapi lembek kan. Awak letak je dekat permukaan yang kotor dan berhabuk, dia akan tarik semua habuk-habuk tu. Benda ni dulu banyak orang gunakan untuk cuci keyboard komputer, laptop semua kan. Tapi sekarang ni orang jual banyak dalam macam tupperware besar jugalah. Segenggam macam tu awak gunakan untuk cuci dalam kereta. Pasal kereta kita memang selalunya berhabuk, terutama sekarang bila kita dapat kereta ada banyak piano black kan. Dia punya semak tengok kotor dan serabut lah dia tengok kalau kereta tu berhabuk. Ini salah satu cara yang paling mudah untuk kita kemas dan cuci kereta kita, terutama kereta moden sekarang yang banyak lekuk-lekuk dalam permukaan dia tu. Ini cara paling senang untuk kita kemaskan tanpa menggunakan air ataupun nak lap dengan ini kain wet wipes apa kan. Pasal wet wipes ni kadang-kadang dia tinggalkan line kotor tak cantik. Yang ni adalah cara yang sangat bagus. Dan yang terakhir sekali, iaitu peti ais 12 volt. Peti ais 12 volt ni bukan kira penting lah, ini untuk piknik lah, piknik kan. So sekarang pasal harga pun dah tak berapa mahal sangat. Ingat 100-200 dah boleh dapat dah. Tengoklah besar mana awak nak. Ini untuk piknik memang cukup seronok, pasal kita boleh simpan minuman ke, mungkin nak bawa daging, nak bawa barbecue ke kan. Jadi boleh simpan lama sikit. Kalau nak pergi camping, kena beli besar sikit lah. Yang campingnya mungkin dalam RM500-800, tapi memang agak besar dan ianya sesuai dengan keadaan kereta kita sekarang lah. Pasal kereta kita sekarang banyak power outlet, ada setengah macam yang SUV tu ada power outlet sampai dekat belakang, dekat boot tempat letak barang. Jadi yang ni boleh duduk di belakang sana sambil dia plug in, so dia kekal dalam tu sejuk untuk perjalanan jauh, untuk kita pergi camping, dan sampai di sana pun semalaman dia boleh mengekalkan kesejukan tersebut. Okey, sekarang ni kita teruskan pula dengan benda-benda yang saya rasa aksesoris yang awak patut buang kerana ianya mungkin berbahaya. Yang pertama sekali,
kapet. Kan kita ada kapet yang boleh ubah tu kan, yang boleh cuci tu. Kapet tu kalau dia dah lama dan dia tak boleh duduk diam lagi dah, dan start menggelongsor rata-rata, elok awak buang dan tukarkan yang baru. Kenapa? Pasal kapet ni dia sangat-sangat berbahaya dan banyak kemalangan berlaku apabila kapet ni termasuk dekat bawah kita punya brake pedal dan kita tak boleh tekan brake sampai habis. Dan ada juga di mana kapet tersebut dia naik ke atas kita punya pendikit ataupun accelerator ataupun throttle, menyebabkan kereta memecut dengan secara tak sengaja. Benda ni bukan sahaja melawak, itu pasal kita tengok sekarang setengah kereta dia ada accidental acceleration punya prevention, sistem-sistem yang mengelakkan kereta boleh bergerak bila ada halangan di depan. Pasal ini memang benda yang selalu berlaku dan boleh menyebabkan kemalangan yang agak bodoh-bodoh jugalah. So awak check kalau kapet kat tempat pemandu terutama sekali dah agak loose, dah mula bergerak rata-rata, tukar dan gantikan dengan yang lain. Dan kalau awak jenis suka buang botol kat bawah lantai, ini sangat bahaya. Kalau penumpang belakang driver terutama dia buang botol atas lantai, dia boleh bergerak bawah kursi pemandu dan terus pergi ke depan, masuk bawah brake pedal ataupun menghalang kita punya pedal operation. So ini juga benda-benda yang baik. Itu bukan aksesoris, tapi ini masuk terlibat sekali dengan cerita kapet tu. Yang kedua, dashboard cover. Jadi dashboard cover ni memang ada setengah orang dia pasang pasal mungkin nak bagi cantik, dan dua tak nak bagi dashboard mekah lah, pasal orang kata kena UV ray daripada matahari, plastik dashboard tu boleh mekah, boleh bengkok, boleh beredot. Jadi dia orang pasang benda ni. Jadi benda ni kalau kereta awak tu tak ada airbag sebelah penumpang, mungkin okey lah, tak ada apa-apa beza sangat pun. Tapi kalau kereta awak ada airbag ataupun beg udara di sebelah penumpang, dan awak letak benda ni, kadang-kadang ia akan menghalang daripada operasi sepenuhnya beg udara tersebut. Jadi bila berlaku apa-apa kemalangan, beg udara tersebut tidak dapat berfungsi dan menyelamatkan anda. Jadi kalau awak nak beli benda ni juga pastikan ia tidak menghalang awak punya bukaan beg udara. Setengah kereta kita boleh nampak bukaan beg udara tu macam mana, tapi untuk setengah kereta yang lebih mahal, kadang-kadang kita tak nampak bukaan beg udara tu di mana. Ini yang menjadikan masalah. Kalau awak ada dashboard cover ni dan rasanya tak perlu, dan awak tak pasti sama ada dia menghalang operasi beg udara ataupun tidak, ambil dan buanglah. Yang ketiga, ini antara benda yang sangat-sangat bahaya, iaitu selak untuk tali pinggang keselamatan. Ada dua jenis benda ni. Yang pertama ni, yang jenis lebih bahaya, iaitu dia duduk terus dekat tempat kita clip tu kan. Jadi benda tu sangat bahaya kerana ia akan, satu, dia mengelakkan kita daripada biasa nak pakai tali pinggang keledar lah. Dan kalau apa-apa berlaku, kita tak pakai tali pinggang keledar, ini memang sangat-sangat berbahaya. Ini dah tahun 2021, saya rasa kita patut faham lah bahawa kita pakai tali pinggang keledar tu bukan kerana kita takut kat polis ke apakah, ialah kerana untuk kebaikan kita sendiri. Dan yang kedua yang tak kurang bahayanya, yang dia akan klip dekat tempat keluar tali pinggang keledar tu nak bagi dia longgar. Jadi tali pinggang keledar ni kalau awak tengok yang versi-versi dalam kereta-kereta mahal, dia orang akan ada sistem di mana dia akan tarik rentak tali pinggang keledar tu jadi ketat bila nak berlaku kemalangan. Selalunya dia akan trigger at the same time as airbag akan trigger lah, ataupun before that, setengah-setengah sistem ni dia akan trigger, dia lebih sensitif daripada airbag. At even lower G forces dia akan trigger, akan tarik dan make sure kita ketat lah. Jadi kalau awak pasang tu dia tak dapat berfungsi. Dan untuk kereta-kereta yang biasa pun dia ada spring loaded kan, dia akan tarik balik bagi ketat sikit. Kalau awak pasang tu bagi longgar, jadi bila apa berlaku ialah kalau tali pinggang kereta keledar kita mau longgar, kita boleh bergerak ke depan dan badan kita boleh memecut sebelum ditangkap oleh tali pinggang keledar tersebut. Ini akan boleh menyebabkan patah bahu. Ini benda yang sangat berbahaya. Kalau ada dalam kereta awak nampak kawan-kawan ada benda ni, nasihatkan dia langsung buang. Kalau dia tak nak tu mampu pilih kat dia, tapi kita kena nasihatkan lah. Yang keempat, yang ni kursi kulit yang bukan ori. Ini terutamanya bahaya untuk kereta-kereta yang mempunyai lebih daripada 2 beg udara. Pasal mungkin kalau 4 dia ada beg udara depan 2 dan curtain airbag. Tapi yang kalau ada 6 airbag, dia akan ada beg udara di bahagian sisi kursi untuk penumpang depan. Kalau yang ada 8, dia akan ada beg udara sisi untuk penumpang belakang juga. Dan kadang-kadang bila mungkin awak beli kereta tu dah second hand ke, kursi dah agak lusuh sikit, awak nak tukar dia punya sarung kulit dia tu. Ini tak boleh tukar ikut suka-suka. Awak kena cari satu pembuat kursi kulit yang memang certified untuk tukar beg kursi kulit yang ada beg udara. Pasal dia apa dia kena buat, dia ada special construction kat tempat mana beg udara tu nak keluar. Dia ada special construction, dia kena guna benang khas yang boleh tertetas sendiri bila beg udara tu nak keluar. Kalau awak tak buat begini, benda tu semua tak boleh berfungsi, dia akan mendatangkan bahaya kepada awak. Yang kelima, sebarang aksesori yang lekat pada steering. Setengah orang dia suka pasang macam tombol lah kat steering macam untuk forklift tu.
mungkin senang nak drive, nak pusingkan steering ke apakah, tapi ni selalunya orang on the older ones lah, orang lama-lama lah, especially pandu taksi dulu banyak ada, pasal banyak nak kena pusing kan. Tapi sekarang kereta dah power steering pendaringan, sudah pasang lah benda-benda macam tu. Dan terutama sekali kalau ada apa-apa decoration lah ataupun perhiasan yang lekat dekat steering box kat tengah-tengah tu, itu semua jangan pasang. Pasal steering box tu ialah di mana tempat duduknya beg udara. Jadi beg udara tu bila dia tendang keluar, dia punya pecutan dia sangat laju, dan benda-benda tu kalau dia boleh pecah tajam, boleh luka, boleh buta mata kita, boleh robek muka kita. Jadi kalau ada apa-apa aksesoris dan perhiasan yang dipasang di tengah-tengah steering box, tolong buangkan pasal ini sangat-sangat berbahaya. Yang keenam, yang ini pernah tengok kan orang jual macam tilam, air mattress lah untuk kursi belakang. Kononnya nak bagi anak-anak tidur lah masa perjalanan jauh. Memang benda tu berguna kalau kita pergi camping sebenarnya. Kalau kita camping atau kita berkelah kat tepi sekejap, boleh letak situ untuk anak-anak tidur. Pasal memang bagus dan selesa lah untuk dia orang. Tapi cuma jangan gunakan benda tu apabila kereta bergerak. Kerana ini sangat-sangat berbahaya. Pasal budak-budak tu dia duduk di situ tanpa sebarang harness. Tak ada sampai any kind of restraint, you know. So kalau apa-apa berlaku, kita brake mengejut saja, dia boleh melantun langgar ke kursi depan. Kita corner terlebih mengelak, dia boleh berlanggar dengan kepala dia dengan kita punya pintu. Benda-benda ni semua sangat-sangat berbahaya. Masa dulu saya pun pernah terjadi ke anak saya brake mengejut, dia jatuh ke bawah seat tu. Pasal masa dia tidur lah kan. Maksud kita tak pasang benda-benda, tapi dia tidur, dia jatuh ke bawah. Dan jadi saya rasa benda ni serik dah pada saya tak buat lah macam tu. Mesti kena duduk, kalau boleh duduk pakai safety belt lah sentiasa. Jadi kalau awak ada benda ni dah awak pakai masa kereta bergerak, tolong jangan pakai lah. Kalau nak pakai, hanya pakai masa kereta dah berhenti. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebarang perhiasan yang duduk di bahagian belakang dekat pasal syaf belakang tu sebenarnya berbahaya. Mungkin nampak macam ringan, tapi bila berlaku kemalangan, dia akan memecut dengan laju dan langgar belakang, hempah belakang kepala kita tu lah. Dan ini sangat bahaya lah, boleh menyebabkan kecederaan. Dan ini sesuatu yang tak perlu, saya rasa satu risiko yang kita letak dan kita tambahkan dalam kereta kita dengan tanpa sebab musabab pun. Oleh benda-benda macam tu, jangan letak benda-benda macam payung, apa-apa yang berat lah jangan letak dekat belakang tu. Pasal itu semua akan jadi projectile dan meluru ke depan apabila berlaku kemalangan. Itu dia senarai-nya. Kalau ada apa-apa idea lain, tolong letak kongsikan kat bawah. Kalau nak tengok senarai apa-apa lain, kita akan cuba hasilkan. Dan kalau boleh tekan butang like, dan kalau bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Dan tolong subscribe macam biasa dan tekan butang loceng kalau nak tahu bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.